Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kita sambung muka surat 48. Yang ke-6, fahaman ahli sunnah wal jamaah ialah yang pertama, perbuatan hamba kita dah bincang dah minggu lepas. Yang kedua, sifat-sifat Allah pun kita dah bincang. Okay. Kita nak lagi yang ketiga pula, mengenai Al-Quran. Jadi tujuannya kita nak tengok yang disebut ahli sunnah wal jamaah tu, ciri-ciri dia ataupun pegangan dia. Pegangan dia ketiga, bagaimana ahli sunnah wal jamaah ni pegangan dia terhadap Al-Quran. Jadi dia berpendapat bahawa Al-Quran itu kalam Allah yang qadim dan azali, bukan baru. Setiap kali bila disebut qadim, kita kena ingat iaitu tiada permulaan. Inilah satu benda yang tidak tercapai oleh akal kita, iaitu qadim ni benda tak ada mula. Tu tak usah duk fikirlah, tak jumpa cari. Kerana kandungan isi dan maksudnya itu adalah daripada kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, bersuara dan bersusun, manakala tulisannya, bacaannya dan bunyinya itu adalah baharu yang boleh ditulis, dibaca dan disebut. Jadi Al-Quran sendiri hakikatnya qadim. Mushaf, tulisan itu semua, itu baru. Itu beza lah. Kemudian yang keempat pula, biasa dia dengan hadis kursi, bukan setara ni, kalau setara ni dah benda lebih kurang sama lah. Dia tidak sama dari segi setiap patah. Sebabnya lafaz itu sendiri daripada Allah. Misalnya Allah sendiri sebut idza jaa nasrullahi wal fath, contohnya. Tak boleh hubah dari segi susun ni perkataan, tak boleh ganti hak lain. Itu Quran. Adapun hadis kursi itu Rasulullah tukar kepada ayat lain. Idza jaa juga tapi dia tukar. Misalnya fi'il madhi jadi mudhari' ke? Apa dah beza? Madhi mudhari' ni past yang present tense. Okey? Nah, itu lebih beza dia. Hadis kursi lah. Kemudian yang keempatnya, bagaimana pegangan ahli sunnah wal jamaah kita ni lah. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah ni kita lah. Dosa besar. Dosa besar ni ialah yang disebut secara jelas dalam Quran, dalam hadis. Itu dosa besar dengan ancaman dia. Sebab itulah Imam Az-Zahabi dia susun satu kitab dia panggil Al-Kabair. Al-Kabair maknanya dosa-dosa besar. Ada 70 lebih, kalau tidak silap saya 74 lah. Dia sebut situ, dia himpun. Maknanya semua dosa-dosa besar duduk dalam tu. Start daripada bersyirik, gigi siapa ko, apa tu, minum arak, zina, judi semua dia. Jadi buku tu banyak terjemah. Kalau siapa dia nak tengok 70 dosa besar tu, adalah dia terjemah dalam bahasa Melayu 70 dosa besar ataupun dosa-dosa besar. Baik. Jadi dosa besar ni berpendapat orang yang mukmin yang melakukan dosa besar itu belum gugur imannya dan mereka masih dianggap mukmin. Tak semayang sekalipun dosa besar, tapi kalau dia tak semayang tapi dia tidak ingkar kefarduan semayang, dia tetap menjadi orang mukmin, tak jadi kufur. Kerana iman itu ialah amalan hati. Seluruh umat Islam bersepakat bahawa orang Islam yang melakukan dosa besar wajib disemayangkan jenazahnya. Inilah berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat buat dosa besar jadi kafir.
Okay dah. Maknanya kalau orang tu mati dalam keadaan membawa dosa besar, dia dimasukkan kepada dalam neraka. Sekiranya iman dia tu ada lagi, cukup tempoh masa habis tu akan dibawa semula masuk ke dalam syurga. Itu akidah kita dah. Okey. Orang melakukan dosa kecil, setiap masa akan berubah menjadi dosa besar tu betul? Bila terlalu banyak, dia panggil berterusan melakukan dosa kecil, dia akan jadi dosa besar. Tapi dosa kecil ni dia boleh hilang dengan amalan-amalan lain. Misalnya antara satu jemaah kepada satu jemaah, kita pergi semaya jemaah tu, dosa-dosa kecil boleh hilang. Ambil air semaya, dosa kecil boleh hilang. Dosa kecil tu dosa hak tak sebut secara jelas. Kalau tengok dalam kitab Al-Kabair itu tak ada dalam tu. Tak apa dah. Jadi patut ada lah buku tu sebutin nak tengok. Kita ni buat dosa besar ke dosa kecil? Dosa-dosa besar. Nanti saya rasa di rumah ada saya dua-dua ada Al-Kabair hak Arab pun ada, hak Melayu ada saya beli so. Baik. Yang kelima pula ni akidah ni. Kita boleh tengok Tuhan. Melihat Allah, tengok zat Allah. Walaupun zat Allah tu satu benda yang kita tak boleh fikir belah mana benda, tapi Tuhan boleh memperlihatkan zat dia kepada kita. Kan? Bila? Di akhirat nanti. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa melihat Allah bagi orang-orang mukmin di akhirat kelak adalah harus pada akal dan wajib pada syarak. Kerana Allah itu zat yang mawjud. Wujud kan? Mula-mula sekali kita belajar sifat Allah ni wujud. Tuhan itu ada. Bila ada boleh. Kalau dia nak memperlihatkan diri dia, memang boleh tengok lah. Dan tiap-tiap yang mawjud itu boleh dilihat. Dengan sebab itu Allah boleh dilihat. Tetapi bukan di alam dunia ini. Di alam akhirat. Atas dunia pun kita ada benda yang kita tak boleh lihat tapi ada. Sebab apa? Jarak gelombang mata kita ni kita hanya boleh melihat dalam range dia. Dia panggil visible. Yang boleh nampak. Ada cahaya yang tak boleh tengok. Misalnya infrared, inframerah dengan ultraviolet. X-ray. Pasal apa? Kalau kita ngaji sains ni sebab mata kita, keupayaan mata kita hanya boleh tengok dalam ring, dalam jarak tu. Luar tak boleh. Kalau jarak gelombang terlalu tinggi pun tak boleh, terlalu rendah pun tak boleh. Betul tak sih? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu dia tidak jisim pula, dia tidak objek pula. Tentulah dia nak kepada mata yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menggunakan mata lain di akhirat nanti supaya boleh tengok dia. Belah mana benda? Wallahu a'lam. Kita dari mana kita boleh tengok Allah? Bukan dari akal. Dari ni surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Beberapa muka pada masa itu berpandang-pandangan melihat kepada Tuhan. Boleh tengok Tuhan. Inilah orang panggil syahid ataupun dalil yang menunjukkan orang mukmin boleh tengok Allah. Faham tak? Ini ditolak oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah tolak, dia kata tak boleh tengok. Ada soalan. Sementara apa ada pendapat orang yang kata ini disebut bukan di alam dunia ni. Ada orang kata tak dunia Rasulullah dapat tengok Allah di dunia. Dan selagi ada orang dapat lihat Allah ni di dalam mimpi. Bagaimana betul? Pertamanya soalannya Rasulullah melihat Allah. Ini menjadi khilaf ulama. Bila Rasulullah boleh melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Tapi banyak hadis-hadis. Salah satu hadisnya yang menentang pendapat tadi. Hadis daripada Aisyah. Tak ingat riwayat yang mana tu. Orang tanya Rasulullah,
hal yara Rasulullah rabbahu. Adakah Rasulullah melihat Tuhannya? Jadi katanya Aisyah, berdiri bulu roma aku mendengar soalan itu. Nampak tak? Aisyah marah tanya soalan itu. Jadi hadis Rasulullah melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj itu pun dipertikaikan. Jadi kalau orang lain dia mendakwa dia melihat Allah tu, kita nak ambil bukti mana? Dia lah royaknya. Wallahu alam. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, mari kita baca, dia kata masa di atas mustawa tu, Allah dengan Nabi Muhammad tu jaraknya besar busur panah. Pasal dekat tu. Iyalah, dia itu simbolik. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada Quran tu dah. Tuhan kata nahnu aqrabu ilaihi, aku dekat dengannya, min hablil warid, dengan orang semerih dia dekat aku lagi. Adakah Allah duk tepek dengan kita? Itu simbolik. Busur panah ke apa tu dah. Mana sedar tak? Jadi kita akidah ahli sunnah wal jamaah ni hak boleh tengok dunia tak secara lah tu. Kita ambil akidah kita ni, ayat Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23, nanti di akhirat kita boleh tengok Allah. Selesai masalah. Belah mana kaifiat, belah mana cara, serah kepada Allah. Tenang hati kita dah. Kalau kita duk bahas nak tengok buana Tuhan tidak berdiri, tidak berjisi, kita diri. Jadi panjang cerita tu dah. Jangan bahas benda tu dah. Mana ada mengajar dia kata Imam Ahmad pernah bermimpi melihat Allah beberapa kali. Itu kali Iyalah. Tapi Imam Ahmad sendiri dalam musnad dia tak pernah royak, tak ada dalam musnad Imam Ahmad orang menceritakan. Wallahu alam. Ada dalam kitab-kitab. Tapi kalau ada dalam kitab, mesti Imam Ahmad sebut. Dalam hadis, dalam musnad dia tak ada benda tu. Okay. Mimpi sekalipun yang benar lah. Yang ada dalam mimpi Rasulullah ada. Nabi tak pernah sebut boleh mimpi tengok Allah. Boleh tengok dia saja. Okey. Situ dah. Jadi balik semula kepada apa tujuan saya buat gini nak, sebab benda ni akidah kita dah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita boleh tengok Allah. Kalau kita engkar ni usul akidah. Dia besar pada fiqh ni ngaji ni. Kita ngaji hadis kaya tu, ngaji fiqh yang fiqh. Ni akidah ni dah. Ingat dah? Boleh tengok Allah. Ini barulah masuk sejarah penyelewengan akidah. Mana akidah ni dia jadi menyeleweng mana Ustaz? 8.1. Semasa hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, penyelewengan akidah tidak berlaku. Memanglah depan Nabi tu kan, sebab Nabi boleh jatuh hukum selalu. Perkara yang boleh membawa kepada kekeliruan dan perselisihan belum dan tidak ditimbulkan kerana para sahabat tidak cuba menimbulkan seperti dalam masalah qadar, sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya para sahabat hidup dengan panduan Nabi sepanjang masa. Dia sahabat ni, dia disiplin dia tak banyak bertanya. Bila Nabi menceritakan sifat-sifat Allah, Allah ada tangan, Allah ada muka, sahabat tidak pernah tanya muka lagu mana Tuhan, macam mana tangan Allah. Dia terima. Sebab Nabi kata, terimalah bahawa Allah itu tak serupa kita. Jadi sahabat pun boleh fikir, kalau sebut muka Allah, muka tu tidak serupa muka kita. Selesai masalah dah. Dia tidak bertanya. Begitu juga dengan qada dan qadar yang kita bicara baru ni, sahabat-sahabat tidak bertanya banyak. Persoalan yang dihadapi terus diselesaikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dan Al-Quran memberikan jawapan kepada mereka. Sebab sahabat dulu dia terima benda, dia terus dia nak amal. Dia tidak banyak memikir. Bila Rasulullah royak satu benda, okey kita terima. Lepas tu dia buat amal selalu.
Dia berilmu terus beramal. Itulah sebab tu Rasulullah puji generasi yang terbaik ialah generasi dia. Dia tak suka polemik. Kita ni kita suka polemik. Amalan korang. Nampak tak? Pelik kita balik. Polemik kita suka benar. Lantaran itu segala rancangan jahat orang-orang munafik dan kafir serta bentuk-bentuk akidah yang cuba menyerang dan menyerap masuk untuk merosakkan umat Islam dan agama Islam didedahkan oleh Al-Quran. Misalnya kalau orang munafik nak buat perancangan gapo-gapo dak turun selalu wahyu royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya penegasan Allah tentang orang kafir khususnya Yahudi dan Nasrani yang tidak berhenti untuk merosakkan Islam dan umat Islam melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah. Ini ayat popular kita baca. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Dia mendedahkan perangai Yahudi Nasrani sampai kiamat. Dia tak ada kerja lain, dia cuba nak menyelewengkan orang Islam sehingga orang Islam turut agama dia. Sebab tu di akhir zaman orang mendedahkan Zionis dah. Satu pakatan Yahudi tu dia masuk berbagai-bagai cabang melalui kelab-kelab sukarela macam kapal Lion Club dah, Rotary Club. Dia masuk ke hiburan, dia masuk dalam berbagai-bagai bentuk. Tujuannya untuk menyelewengkan umat Islam. Okay. Dengan itu menyebabkan Islam terjaga dan masyarakat Islam saat penurunan wahyu terus yakin dan kukuh akidah mereka. No problem, tak ada masalah zaman Nabi dah. Sebarang bentuk ajaran yang sesat dan akidah yang salah tidak dapat menembusi mereka lagi. Selamat generasi dulu dah. Sebagai rumusannya bahawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, khususnya pada zaman Abu Bakar dan Umar, tidak berlaku penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Kajian menunjukkan dari sudut sejarah berlakunya penyelewengan akidah disebabkan oleh faktor dalam konteks Muslim dengan adat dan tradisi mereka serta asimilasi dengan peradaban asing yang menyusup masuk dalam kehidupan mereka. Bila wilayah Islam itu menjadi makin luas, interaksi berlaku di antara bangsa lain, agama lain masuk Islam, masing-masingnya membawa budaya dan adat asal dan saki-baki agama mereka, asimilasi dengan orang Islam itu, situlah mulanya berlaku penyelewengan akidah. Faham tak? Hal tersebut berlaku adalah ekoran daripada dua faktor utama berikut. Nombor satu, penaklukan umat Islam ke atas masyarakat bukan Islam. Yang kedua, penaklukan orang bukan Islam ke atas umat Islam. Ada dua-dua berlaku. Orang Islam pergi takluk orang bukan Islam, orang bukan Islam pun mari takluk negara Islam. Maka ketika itulah dia jadi bercampurnya budaya, adat resam, agama, falsafah. Okay. Faktor-faktor penyelewengan akidah seperti yang dijelaskan di nombor satu ni, bahawa antara faktor penyelewengan akidah tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat kerana masyarakat Islam pada masa itu menerima apa sahaja yang dijelaskan oleh Nabi atau apa yang tersurat di dalam Al-Quran dan hadis tanpa mempersoalkannya. Yalah ni dah, tak payah hurah, ni muka mudah. Begitu juga kiranya terdapat nas yang mutasyabihat. Yang saya nak sebut sikit. Bagi orang yang biasa dah mengaji tu, dia tahulah mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni dari segi makna ni kesamaran. Ingat dah? Kesamaran yang kita terasa tidak sesuai benda tu berada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Macam saya sebut minggu lepas, bila dia sebut Allah istiwa. Istiwa tu makna duduk. Ar-Rahman alal arsyistawa. Kalau hak lain tak timbul masalah, kita faham bila disebut Allah berkuasa, Allah apa lagi, yang pemurah, Allah penyayang, kita boleh terima tak?
otak kita boleh terima. Tapi bila sebut Allah duduk, misal disebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yad tu tangan. Orang Arab duk guna sama. Yad, yadu Muhammad, yadu Maryam, yadu Musa dah. Tiba-tiba yad tu digisandar kepada Allah. Maka jadi kesamaran benda ini. Bila Allah sebut wajhullah, muka Allah. Jadi benda ni menjadi kesamaran. Inilah dipanggil ayat mutasyabihat. Ingat dah? Mutasyabihat ni kesamaran. Berasa tak munasabah lah nak bubuh perkataan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Sebab kita akan guna semua ayat mutasyabihat. Kalau biasa dengar dah, kau ada tak biasa dengar lagi. Mutasyabihat. Dia daripada perkataan syubhah. Syubhah. Tashbih. Benda tu. Benda sama. Para sahabat juga memiliki iman. Ni saya ulang balik tadi. Jadi maknanya ayat mutasyabihat ni mereka tidak cuba mentakwil. Takwil ni apa dia? Pusing. Tuwi kepada makna lain. Ni sahabat. Bila Nabi baca firman Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, sahabat tidak akan tanya, boleh ke Rasulullah kita kata tangan Allah? Sahabat tidak ada satu riwayat pun sahabat bertanya. Umat Islam pada masa itu tak tanya. Mereka menerima maknanya sebagaimana yang dijelaskan. Rasulullah jelas kuana, laisa kamitslihi syai', tidak serupa Allah dengan sesuatu. Kalau jika disebut tangan sekalipun, yakinlah bahawa tangan Allah tidak serupa dengan mana-mana tangan yang kita gambarkan, iaitu makhluk. Faham? Puas hati dia, maka dia pun terima dan beriman beramal dengan itu. Situlah. Para sahabat juga memiliki iman yang kental dan kukuh dan mereka hidup dalam suasana harmoni kerana mereka masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan berlaku dalam kalangan mereka hanya dalam perkara furuk amali sahaja. Furuk ni masalah cabang. Cabang ni nak faham hukum-hukum fiqh, hukum fiqh. Misalnya furuk ni cabang. Istilah furuk ni masalah cabang. Tidak terjemah sini dah. Saya dia ingat orang biasa guna. Furuk ni cabang. Jadi sahabat balah dia tidak serupa dari segi cabang dalam memahami hadis Nabi ketika Nabi setelah Nabi tak ada. Sebab itulah kadang-kadang tidak serupa di antara Ibnu Umar dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar pendapat lagu ni, Ibnu Mas'ud pendapat lagu ni, tapi bukan masalah akidah. Dia tidak balah masalah akidah, masalah iman, dia balah masalah cabang. Misalnya kita sapalo ni sapu palo tu 3 kali kau sekali. Ada. Masa terkebir akak tangi kau tak akak tangi. Itu masalah cabang orang panggil tidak menjejaskan iman. Sejarah penyelewengan akidah bermula dalam Islam apabila berlaku pergaulan dan hubungan orang Islam dengan penganut bukan Islam seperti Kristian, Yahudi, Majusi dan Ateis, yang mana mereka ini menganut Islam dan ada sebahagian daripada mereka berpura-pura menganut Islam sedangkan niat mereka adalah untuk merosakkan umat Islam dan Islam itu sendiri. Ini satu faktor. Ada semua Islam ni musuh dia dah. Nak berlaku penyelewengan akidah. Yang keempat, secara umumnya penyelewengan akidah berlaku disebabkan faktor-faktor berikut. Nombor 1, perluasan wilayah Islam, khususnya di zaman Sayyidina Umar. Siapa boleh Rom dan Parsi. Jadi bergaullah kita. Rom dan Parsi itu dia ada agama dia. Walaupun dia masuk Islam, cara dia memahami ketuhanan itu dia ada cara. Dia mewarisi falsafah Greek Yunani daripada Aristotle dalam ilmu teologi agama dia bincang masalah Tuhan. Aristotle yang buat, dia kata Tuhan ni bukan jisim, bukan jirim. Jisim ni tak ada berat Tuhan, tak ada nak timbang Tuhan ni. Bukan jirim, bukan material.
Kayak kita belajar jirim ni, matter terbagi pada 3. Pepejar, cecair dan gas. Tuhan tidak lagu tu. Semua benda ni mesti masuk 3. Pepejar, cecair, gas. Tapi Tuhan tidak, bukan jirim. Dia tidak jisim, tak boleh nak timbal. Siapa dia yang bagi falsafah ni? Aristotle. Tuhan tidak berjirim, tidak berjisim, tidak jauhar. Jauhar ni serupa lebih ke jisim, material. Dan tidak arak. Arak ni maknanya sifat. Kecil, besar, merah, kuning, hijau. Jadi falsafah tu jadi bercampur dengan orang Islam bila berbahas ketuhanan. Bila orang Islam ajar la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tu siapa? Tuhan yang berkuasa. Orang ni ketanya, Tuhan lagu mana? Ada jirim ke ada jisim? Jadi mengganggu fikiran orang Islam. Mula-mula dia dengar benda lagu tu, kita duk terima dengar dulu, tak ada bincang benda ni. Dia mula. Jadi orang Islam pun cuba nak bincang ketik, cuba nak buka minda dia, nak membahas ketuhanan itu kerana dibawa oleh orang luar. Kemudian yang kedua, pengislaman orang bukan Islam. Macam tadi lah. Kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Ini khilafah Islam yang terakhir sekali. Kita tengok satu-satu dah. Perluasan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Uthman dan Ali dikesani bermulanya berlaku penyelewengan akidah. Maknanya masa Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tak berlaku lagi. Bermula masa Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali. Perluasan wilayah Islam telah memberi kesan yang besar terhadap pemikiran dan ajaran agama, khasnya dari sudut akidah umat Islam. Mereka terpengaruh dengan kebudayaan dan pemikiran masyarakat Rom, Parsi, Yahudi dan Greek atau Yunani. Ni terpengaruh dan saing dia kan, baca buku dia. Masa ni lah juga umat Islam cuba menterjemahkan kitab-kitab, buku-buku asing. Mula-mula dia terjemah buku-buku dari untuk perubatan, sains, teknologi, geografi, sejarah ya. Lama-lama dia pergi terjemah buku falsafah, buku ketuhanan. Situlah jadi, maka dia pun menjadi teks orang Islam kemudiannya. Pada masa pemerintahan Uthman dan Ali inilah mula berlaku penyusupan ajaran dan penyelewengan akidah secara terbuka, khususnya penyusupan unsur Israiliyat di dalam pentafsiran Al-Quran dan hadis. Yahudi. Kesan daripada itu lahirnya beberapa ajaran dan aliran yang membawa ajaran dan fahaman yang menyimpang daripada akidah yang benar. Itu dah yang pertama. Yang kedua, pengislaman orang bukan Islam. Apabila bermula zaman tabi'in, umat Islam semakin ramai dan negara Islam bertambah luas. Zaman tabi'in ni zaman lepas sahabat kan? Okey. Sebagaimana dijelaskan bahawa penyusupan unsur Israiliyat telah berlaku khususnya dalam tafsiran Al-Quran dan hadis, ekoran daripada itu maka ada dalam kalangan pentafsir-pentafsir yang kurang teliti dan tidak mendalami ilmunya telah menerima semua riwayat daripada Ahlul Kitab iaitu Yahudi dan Nasrani, dan tentunya hal ini memberi kesan yang tidak baik kepada kebenaran akidah Islam. Dalam kitab tafsir pun dia bawa masuk riwayat Israiliyah. Yang dia masuk dalam tu. Sebab tu banyak cerita-cerita yang orang duk bawa lah ni kan, bercampur. Kadang-kadang cerita Israiliyat. Kalau orang dia tidak tahqiq, dia tidak mendalami kan, dia akan bawa lah cerita-cerita Israiliyat. Orang yang punya ustaz-ustaz penglipu lara dia minat benar ni Israiliyat sebab suka, seronok cerita ni. Riwayat Israiliyat ini juga menjadikan umat Islam telah terpengaruh dengan unsur khurafat dan kepercayaan yang karib. Dia akan pergi berlaku atau benda khurafat, percaya benda-benda tak boleh apa panggil beli garang tengah malam. Orang Melayu kita kan, ingat ada orang tua dulu dia kata tak pergi beli garang. Tuan kedai kata dia tak jual malam garang. Pakai lunak juga. Orang nak beli tu pergi curi. Lepas tu royak esok. Jadi curi tak apa pula. Walaupun dia pergi bayar esok. Dia pergi bayar esok. Tapi malam tu curi. Dia duduk gola tu, gola bagai curi. Makan bagai curi dulu tak.
Ke mana dia? Dia seleweng kepala otak orang. Curi tak apa. Jual gara tak boleh tengah malam dah. Itu dipanggil khurafat. Ada dalam kalangan orang-orang Yahudi, Kristian, Majusi dan ilmu falsafah yang menganut Islam itu sengaja menyerapkan elemen ajaran agama mereka dahulu dalam akidah Islam. Dalam kalangan ahli kitab, bila sebut ahli kitab ingat dah Yahudi dengan Nasrani kan? Kitab Injil dengan kitab Taurat. Mereka cuba membawa persoalan agama yang ada persamaan dalam ajaran agama mereka dengan Islam seperti sifat Allah. Tengok. Nak bincang sifat Allah ada dalam ajaran agama dia. Zat Allah, perbuatan hamba dan lain-lain. Kesannya lahirlah golongan Mujassimah. Ni. Bagi siapa dia tak biasa, Mujassimah tu boleh cantik. Menjisimkan. Mujassimah ni makna menjisimkan. Artinya Tuhan ni ada jisim. Boleh timbal dah. Mujassimah ni menjisimkan. Bagi orang biasa dah tak apalah. Mujassimah. Jadi Tuhan ni ada jisim. Dari kalangan Syiah yang asalnya orang Syiah benarnya dia menjisimkan Allah. Pasal apa? Terpengaruh dengan ajaran Yahudi. Golongan ini menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ni Mujassimah ni dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi biar kita biasa dengar kalau orang duk sebut Mujassimah, biar tahu dah Mujassimah ni menjisim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam kita sebut Alkitab tu kan, kita ilah so kitab apa? Kitab apa? Kitab zaman kita. Ulama dia tak ada. Dia tidak diteruskan. Jadi dia tak ada terus. Lon ada kedai Yahudi dengan Nasrani ada siapa lon ni? Pupus agama dia. Pupus agama dia. Zabur. Nabi Daud dia. Tak ada orang bincang benda tu. Baik, yang ketiga, lagi sikit lagi kita berhenti pukul 10. Kejatuhan kerajaan Utsmaniyah. Faktor utama yang menyebabkan penyelewengan akidah Islam secara melebar dan perluasan berlaku setelah jatuhnya kerajaan Utsmaniyah di Turki pada 3 Mac 1924. Dari situ negara atau orang-orang barat telah menjajah negara Islam dan umat Islam. Justru lahirlah pemikiran barat dalam masyarakat Islam seperti sekularisme. Sekularisme ni apa dia ada? Memisahkan agama daripada sistem kehidupan. Ni orang panggil sekularisme ni. Agama ni hanya untuk ibadat, ritual, semaya, puasa. Lepas tu benda lain, pentadbiran, urusan pemerintahan, ekonomi, semuanya tidak kena mengena dengan agama. Dia panggil sekularisme. Liberalisme, liberal ni maknanya dia apa ni, dia tidak, dia berpegang apa ni, longgar. Liberal ni longgar. Dia longgar. Dia lain dengan plural. Pluralisme ni agama semua sama. Itu pluralisme dia mengiktirafkan semua agama. Liberalisme ni dia longgar dari segi pegangnya hukum. Hedonisme, apa hedonisme? Hedonisme ni gila hiburan terlampau. Hedonistik. Gila hiburan. Sebab tu ada apa dia? Arwah apa dia? Datuk Dr. Sidi Babol disebut Islam tidak melarang hiburan, tetapi Islam melarang hedonisme. Gila hiburan. Habis gambar artis budak dari bilik, baju pakai baju artis, hidup kerana artis. Dan lain-lain ni punah. Sesungguhnya 3 Mac 1924 merupakan detik dan sejarah hitam yang mengotori sejarah kegemilangan kerajaan Islam dan umat Islam sekaligus akidah umat Islam. Seorang pengkhianat berbangsa Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Kalau kita pergi di Turki jangan marah dia. Erdogan pun tak berani celah Mustafa Kemal Atatürk. Kalau kita pergi di Turki,
cawan-cawan tu masih gambar kamar Atatürk ada lagi. Gambar-gambar di restoran, gambar hitam putih kamar Atatürk. Orang dia taksub. Dia kata orang yang Atatürk. Saya tanya apa makna orang Turki. Bapa Turki. Bapa Turki. Atatürk. Dan beberapa orang pembantunya serta mendapat sokongan dari Yahudi. Penjajah-penjajah Eropah, Perancis, Itali, Britain dan Rusia telah berjaya menghapuskan pemerintahan khilafah Islamiyah. Saya pernah tanya mula Tok Guru dah. Bagaimana pandangan Tok Guru Mustafa Kamal Atatürk? Dia bukan Islam, dia kata dia Yahudi, dia kata. Tok Guru kata Yahudi, dia kata. Tak tahu dia ambil mana. Tapi kita kata Islam, tapi dia dipengaruhi oleh Yahudi. Tak tahu buku Tok Guru dia baca buku-buku. Dia tengok peribadi Kamal Atatürk. Saya baca makna dia orang Islam, tapi dia ni dipengaruhi oleh Ya. yang mula-mula dipengaruhi oleh orang Islam yang belajar di England. Lepas tu dia ni baik dengan Yahudi. Orang Islam orang ni, sekular ni. Oh, dia jaga molek kubur dia. Ada dengan askar jaga ada satu. Oh, besar semua dia bawa. Sejak itu kerajaan Islam Turki telah dipadamkan dari peta dunia, bertukar menjadi negara sekular. Perbincangan di atas menjelaskan bahawa penyelewengan akidah berlaku dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, penyelewengan dalam tafsir Al-Quran dengan mencipta cerita Israiliyat macam sebut tadi. Yang kedua, penyelewengan dalam hadis dengan mencipta hadis palsu. Kita dah belajar dah hadis palsu ni juga menyumbang kepada penyelewengan akidah. Penyelewengan dalam ajaran tasawuf dengan munculnya tarekat yang menyeleweng. Banyak tarekat-tarekat batiniah yang menyeleweng. Penyelewengan dalam pemikiran semasa dalam pahaman sekularisme dan seumpamanya dia sebut tadi. Oh, inilah dia jadi. Saya nak masuk sikit sebab apa? Kita start lewat tadi. Bila start lewat masuk sikit dah. Bab kelima. Sebab tadi tidak payah mana. Itu sejarah dah. Ni nak faham molek dah. Saya nak letak mukaddimah dulu hari ini. Perkataan yang perlu kita fahami betul-betul dalam belajar akidah ialah salaf dan khalaf. Belajar sebut biar molek dulu. Salaf, khalaf. Salaf dan khalaf. Dia tidak panjang, tidak kata khalaf, salaf. Salaf, khalaf. As-salafu wal khalafu. Gitu dah. Sin, lam, fa. Itu kha, lam, fa. Salaf dan khalaf. Kita nak tahu ni. Jadi kalau kita mengaji akidah, orang tanya salah, khalaf tak reti kan? Kalau dia kata tak mengaji lah, gitu dah. Biar kita reti salaf, khalaf. Nombor satu salaf, tengok eja dia. Sin, salaf. Pengenalan. Dari segi bahasa ataupun etimologi dia. Bermaksud apa yang telah berlaku dan mendahului. Salaf ni qalat salaf yang berlalu. Dalam ayat Quran disebutkan falahu ma salaf. Hak lepas tu lepas dah lah. Mana salah ni bagi lepas. Salaf juga bermaksud sekumpulan pendahulu atau satu kaum yang mendahului dalam perjalanan. Itu panggil salaf. Perkataan ahli salaf dari sudut metodologi atau manhaj bererti generasi awal Islam yang hidup dalam lingkungan 300 tahun pertama hijrah. Maknanya bila masuk 301 tu, itu keluar daripada salaf. Ada? Start daripada Nabi hijrah sampai kepada 100 hijrah, 200 hijrah sampai kepada 300 hijrah. Sekat 301 itu khalaf. Ingat dia tetangga dia lah. Ibu tetangga tu asalnya apa? Ulama lah bobo. Ulama bobo. Tak ada hadis Nabi tak pernah sebut. Dia tak peringkat sahabat yang terakhir. Tak ada dah 300 tahun tak ada. Sahabat yang paling akhir sekali Anas bin Malik tu berapa dia mati. Sebab tabi'in tu salah. Ahli salaf merupakan antara generasi terawal dan ulama dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah yang terdiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ni saya sebut dah dulu. Boleh ingat tak? Nabi sini kan. Hak dia jumpa dengan Nabi, dengan ngaji dengan Nabi, dia panggil sahabat.
Ibu-ibu. Hak tak ada jumpa dengan Nabi tapi ada jumpa dengan sahabat. Dia panggil tabi'in. Hak tak ada jumpa dengan sahabat, ada dengan tabi'in, dia panggil tabi'in. Boleh tak? Kau cepat sangat. Boleh tak dah? Ni, tengok semula saya buat ni. Ni Nabi di sini. Tak saya tulis takut lambat. Ni Nabi. Hak ada dengan Nabi ni dia panggil sahabat. Setapih. Hak ia kedua ketiga, tak ada. Dia dengar cerita Nabi kawan sahabat ni royak ke dia. Dia panggil tabi'in. Macam Hasan Basri. Sa'id Al-Musayyab, Ibnu Sirin atau contoh-contoh tu. Tu tabi'in. Dia tak ada dengan Nabi, dia dengan sahabat. Lepas pula generasi yang keempat ni pula, generasi ketiga ni pula. Dia tak ada dengan sahabat tapi dia dengan tabi'in. Dia panggil tabi'in dua kali. Ni pasal sebut sini. Sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ia mewarisi pegangnya pahaman dan penghayatan Islam yang unggul dan benar. Ini adalah berdasarkan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang akidah. Oleh kerana itu generasi di awal Islam juga dinama salafus salih. Salaf as-salih, baca wasal salafus salih. Dia macam Imam Syafi'i tu dia masih salaf. Salaf. Sebab dianya hak paling akhir sekalinya Imam Ahmad 241 mati. Abu Hasan Asy'ari juga salaf gitu. Dia mati tahu dia 2 kosong. Dia dah hidup 2 era dia. Dia mati 324 saya ingat gitu. Dia dah 2. Jadi dia tu khalaf ke salaf? Dia tu orang panggil kalau kita agak ulama ulum khalaf dia. Semua orang menerima dia tu sebagai ulama khalaf. Pemula ulama khalaf dia ni. Kalau dia Mu'tazilah tu dia duduk sezaman dengan Imam Syafi'i. Dulu pada tu lagi. Lepas tu dia maknanya dia ulama khalaf salaf lah. Dari segi istilah salaf ni dia ada pula. Bukan terikat dengan zaman tapi kalau manhajnya salaf tidak diiktiraf sebagai salaf. Ini segi zaman. Setengah definisi salaf ialah generasi Islam yang hidup dalam lingkungan 500 pertama hijrah. Ni terlalu itu sangat. Ini pendapatnya orang tak terima lah mana. 500 dia betul bukan dia. Lama sangat. Mereka juga dikenali dengan generasi ahli Madinah di mana kehidupan mereka berpaksikan kehidupan generasi para sahabat di Madinah. Dari perspektif metodologi, pengertian salaf tidak berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya istilah salaf mula diketengahkan oleh seorang tokoh Islam terkemuka. Ni dia yang buat ni, iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia ni mati tahun 728 dah. Ramai orang nak tolak dia tapi sumbangnya dia banyak. Pusing kok mana, ngaji kok mana, kena pakai juga buku dia. Orang tafsir kau ni pasal dia terlalu banyak peninggalan khazanah dia. Sehingga Ibnu Katsir pun ambil dia. Maka ahli salaf dikaitkan secara sebati dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Ni ahli sunnah wal jamaah ni salah dulu sebenarnya. Ibnu Khaldun, tengok Ibnu Khaldun kita kaji dengar tak? Dia ni 808 kedian dia. Sendiri menggunakan istilah ahli salaf yang merujuk kepada ahli sunnah wal jamaah dalam kitab Muqaddimah karangan beliau. Jadi kalau Ibnu Khaldun kan kitab popular dia Muqaddimah Ibnu Khaldun panggil. Sebenarnya tidak semua Muslim yang berada pada zaman awal Islam atau zaman sahabat atau tabi'in dapat dikategorikan sebagai ahli salaf. Nak jawab persoalan yang ditanya sana. Mu'tazilah lagu mana? Kerana ia mengambil kira dari segi manhaj. Betul Mu'tazilah tu hidup di zaman salaf tetapi manhaj dia bukan manhaj. Manhaj ni apa dia? Metodologi, cara, ajaran dia, ilmu dia. Dia hidup zaman salaf tapi tak boleh kata salaf sebab salaf ni dia kena lengkap dua. Dari segi masa dan dari segi manhaj. Bukan semata-mata zaman ia berada. Misalnya terdapat beberapa tokoh dan pengasas mazhab atau aliran dalam ilmu kalam seperti Abu Huzaifah, Wasil Ibn Atta. Inilah pengasas Mu'tazilah ni.
iaitu pengasah Mu'tazilah. Awal dia ni. Ni 131 Hijrah. Dulu pada Imam Hanafi lagi dia mati. Tapi dia ni pengasah Mu'tazilah. Nama dia Wasil bin Aqra. Abu Huzaifah tu bukan nama dia, anak dia nama Huzaifah. Ayah kepada Huzaifah. Nama dia Wasil ibn Atta. Kena ingat dah. Siapa dia pengasah Mu'tazilah? Wasil ibn Atta. Ni salah aja, saya tak ada S sebenarnya. Kemudian Ma'bad ibn Abdullah al-Juhani, pengasas aliran ikhtiar yang mutlak, iaitu Qadariyah. Dan Jahm ibn Safwan yang mengasaskan aliran Jabariyah. Jadi Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Walaupun dia hidup di zaman salaf, tapi tak boleh bagi nama salaf kerana manhaj yang menyeleweng. Boleh tak? Mereka tidak dikategorikan sebagai ahli salaf kerana pendekatan atau manhaj mereka dalam bidang akidah sangat berbeza dengan manhaj akidah ahli salaf yang terdiri daripada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in pada zaman tersebut. Kita berhenti sekat itulah. Kita nak tengok manhaj.